Okay, hai, Assalamualaikum. Saya baru habis je buat brick training. Okay, apa yang biasanya orang buat latihan, exercise apa semua, biasanya dia akan ada 1 jam lah smartwatch. Okay, saya masih lagi pakai guna smartwatch Garmin Fenix 3 HR. So ada juga kawan-kawan tengok, sebab sekarang ni macam-macam jam dah keluar. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi adakah masih relevan kita menggunakan Garmin Fenix 3 HR yang sudah lama ni pada tahun 2021? Kita tengok ulasannya. Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini dalam channel saya Try TV, saya akan review satu produk yang saya sendiri pakai dan masih lagi pakai, walaupun produk ni model ni dah lama di pasaran. Sekarang ni Garmin dah keluarkan model sampai Garmin untuk siri Fenix ni dah sampai ke Fenix 6. Okey, yang berada di depan saya ni adalah Garmin Fenix 3 HR Sapphire. Okey, dalam series Garmin Fenix 3 ni kita ada 3 lah. Satu Garmin Fenix 3 non-HR, di mana tanpa HR sensor. Yang satu lagi adalah model yang bukan. Dimension bagi jam Garmin Fenix 3 HR ni adalah 51.5 kali 51.5, tinggi dia 16.0 mm. Okey, sebelah kiri dia ada 3 button utama. Yang button bahagian paling atas adalah button untuk power on off serta backlight sensor. Yang tengah adalah button untuk up dan bawah adalah button untuk down. Ini bahagian hadapan dia. Bahagian facelift dia ni boleh tukar-tukar di dalam Garmin Connect dan juga boleh ditukar-tukar melalui di dalam apps yang di dalam watch ini sekali. Okey, kalau kita tengok bahagian sebelah kanan button dia, sebelah kanan ada 2 button. Yang bahagian atas ni adalah button untuk select, dan yang tengah ni ada lubang ni. Lubang ni adalah lubang untuk sensor, dan yang bawah adalah lubang untuk back. Okey, pada bahagian belakang dia, untuk model ni adalah HR. Dia maksudnya tengah ni adalah dia punya sensor untuk heart rate. Okey, yang nampak sebelah tepi ni ada 4 pin ni. Pin ni adalah bahagian charger dia. Okey, ini adalah charger dia, di mana jika hendak charge watch ni, kita just tekan pada ni, letakkan jam dan terus dia akan charging jika disambung pada power supply lah. Okey, jika hendak buka ni, just angkat. Okey, selesai. Okey, untuk memulakan aktiviti, dekat bahagian kanan atas ni adalah start button. Jadi sebelum kita mula, kita tekan bahagian atas ni. Okey, dia akan paparkan aktiviti apa yang kita hendak. Contohnya ni adalah aktiviti berlari. Berlari di jalan yang biasa. Jika kita nak berlari di indoor, kita akan berlari macam ni lah. Untuk bike indoor, pool swim dan segala aktiviti yang ada dekat sini lah. Okey, saya akan tunjuk contoh untuk yang biasa saya gunakan, contoh untuk running. Okey, situ dah select dah aktiviti running. So kita tekan start button pada bahagian atas. Okey, dekat sini dia akan tunjuk paparan GPS warna merah ke atas tu. Maksudnya GPS masih belum ready. Jika dah ready, dia akan tunjuk ready macam ni, mana ada gelang warna hijau. Okey, dekat sini ada 3 paparan utama. Satu yang bahagian tengah ni adalah bahagian heart rate. Dia akan paparkan heart rate semasa saya sebelum berlari, semasa berlari dan untuk recovery. Okey, bahagian atas ni saya setting untuk bahagian distance, jarak. So maksudnya bila kita berlari tu, saya dah boleh tengok berapa jarak saya dah berlari. Dan bawah ni adalah pace.
pace ni akan tunjuk pace terkini. Jika saya nak berlari mengikut pace, saya akan tengoklah sama ada pace sekarang dah berapa, 5.5, 5.45, 6, berapa semua macam tu. Okey, bahagian tengah ni sebenarnya boleh pilih. Kita boleh letak juga, untuk setengah orang dia suka letak masa, dah berapa lama dia berlari. Tapi saya lebih suka letak atas bahagian jarak, bawah heart rate dan bawah adalah pace. Okey, untuk memulakan, jika kita bermula berlari, kita akan tekan start button. So dia akan mulalah. Bila kita berlari, dia akan tunjuk distance, heart rate kita, pace terkini. Okey, jika anda dah tamat berlari, dah berhenti ataupun nak resume, tekan balik start button ni. So dia akan stop, dan bagi pilihan sama ada dia akan tunjuk ke atas tu masa kita dah berapa lama, berapa kilometer, dan sini resume button sama ada kita nak sambung kembali ataupun nak save ataupun discard. Discard ni maksudnya kita nak cancel, kita tak nak simpan kita punya ni lah. Track back ni kita boleh tengok kita punya route yang kita lari tadi, dia akan tunjuk pada jam ni lah. Resume later ni kita nak sambung semula nanti. Okey, contohnya saya nak resume. Okey, kita sambung balik. So dia akan mula balik sambung, dia akan sambung distance, HR kita, pace kita, monitor balik. Okey, ni saya kira cancel lah. Kat sini kita ni kalau dah nak save, dia akan save terus. Dekat sini discard lah, saya discard kat sini. So yes. Okey, dia akan delete lah aktiviti tadi. Dekat sini lepas tu dia akan tulis recovery time, berapa lama kita perlu rehat berdasarkan setting kita pada jam ni. Okey, kalau kita tengok bahagian button tengah ni ada widget, ada button kalau tadi button up ataupun down, tapi dia juga ada button untuk setting. Okey, dekat sini adalah widget. Kalau tekan lagi kat sini saya saya letak saya punya step count, aktiviti berapa, heart rate saya, altimeter, barometer, lepas tu notification, weather, serta ni pun sama juga dia punya step count. Okey, dekat widget ni kita boleh pilih bahagian sini. Jika tekan button tengah ni, dia akan keluar setting lah. Setting, dekat setting kita tekan atas ni, ini untuk setting bahagian apps. Ini setting bahagian watch face, kita nak tukar watch face yang kat depan tadi, macam-macam boleh download dekat Garmin Connect. Widget, dekat sini tadi saya cakap kita nak tukar widget. Sensor ni pun sama juga, kalau kita nak tukar contohnya kompas, altimeter, barometer, wrist heart rate, lepas tu kita nak tambah lagi lain-lain connection lah. Okey, sepanjang saya pakai jam ni, dari segi kelebihan dia, macam saya cakap tadi, kelebihannya segala benda apa yang kita nak untuk tracking kita punya aktiviti memang ada kat sini. Okey, dari segi berat dia, sebenarnya jam Garmin Fenix ni agak berat je. Cuba kita tengok dia punya dimension berapa. Okey, kalau kat sini saya timbang, dia punya berat untuk Garmin Fenix ni 88.8 gram. Agak berat juga bagi satu smartwatch untuk running. Tapi setengah orang dia selesa dengan berat, setengah orang dia selesa untuk dengan. Okey, sepanjang saya pakai benda ni, dari segi kelebihan apa yang saya tunjuk tadi lah, apa sebuah benda yang kita nak, aktiviti macam-macam ada. Dari segi accuracy pun boleh tahan. Cuma ada kadang-kadang bila kita aktiviti swimming, terutama pool, dia lapping untuk pool tu dia tak accurate. Jangan kita lambat, kita berhenti, dia akan masukkan satu. Itu je saya nampak dia punya kelemahan. Tetapi untuk open water, detect GPS terhadap aktiviti open water swimming adalah biasa je, lebih kurang je mana-mana. Okey, jam ni saya pakai di tangan kiri saya. Dekat tadi yang saya cakap button bahagian atas tu, kita ada function untuk light.
jika kita buat secara manual. Okey, jika kita dah setting dia untuk backlight, jika kita berlaku pergerakan, dia akan ada warna. Dia akan ada lampu. Okey, bahagian setting backlight atas tadi, atas ni adalah button on off. Tapi dia juga ada button untuk lampu. Tapi jika kita tidak mahu buat lampu manual, kita boleh setting lampu ni adalah secara backlight. Dia akan sensor melalui gesture. Jika kita buat flip macam tu, dia akan nyala. Jika kita akan buat flip macam tu, dia akan nyala. So saya setting dia sebagai untuk backlight lah. Okey, jika kita berbalik kepada persoalan kita tadi, adakah masih relevan untuk kita memakai jam Phoenix 3HR Sapphire ni pada tahun 2021? Jawapannya sebenarnya bergantung kepada anda punya keperluan lah. Kalau saya pakai jam ni semata-mata untuk monitor kita punya aktiviti riadah, itu monitor dari segi HR, dari segi performance pace, dari segi kemudahan lain seperti route, sebagaimana saya gunakan pada jam-jam saya sebelum ni. Jadi untuk kita pergi kepada jam yang lebih tinggi, contohnya Garmin Phoenix 6, fungsinya tidak banyak berubah. Ada perubahan sedikit upgrade dari segi dia punya software, tapi secara asasnya dia punya function untuk aktiviti riadah tu sudah cukup bagi saya. Jadi jika masih lagi tak rosak, saya akan pakai jam ni. Kecuali jika saya nak tukar dari segi beberapa kelebihan pada jam lain, mungkin dari segi ketahanan masa aktiviti, mungkin ada beberapa pilihan lain yang lebih baik lah. Okey, tapi jika sekadar untuk buat latihan, training, aktiviti, nak rekod pace, nak tengok HR, Garmin Phoenix HR Sapphire sudah cukup bagi saya. Jadi ia masih lagi relevan pada tahun 2021, dan kalau kita tengok dekat luar pasaran dia, untuk harga second hand dijual lebih kurang dalam 8 hingga 900 lagi untuk model HR. Untuk model non HR dijual sekitar dalam 6 hingga 700. Jadi bagi saya beli gadget ikut keperluan, ikut tujuan. Jika anda ada bajet lebih, mungkin nak cuba try brand baru ataupun ciri-ciri baru, boleh, itu tidak masalah. Tapi dari segi relevan nak guna, adakah apps dia ni ketinggalan? Tidak. Maksudnya apps dia ni masih lagi sama, masih relevan, dan dia punya ketepatan pun masih lagi tidak banyak berubah dengan model baru. Jadi sekian saja review saya tentang Garmin Phoenix HR Sapphire. Untuk saya masih lagi relevan untuk digunakan pada tahun 2021. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada episod-episod video yang akan datang. Check it out.